Assalamualaikum semua murid-murid. Ustadz harap semua berada dalam keadaan baik dan sehat saja. Oke, jadi hari ini Ustadz nak ajar tentang bidang ibadah, yaitu tajuknya solatlah sebelum kamu disolatkan. Agak-agak kita nak belajar tentang apa nih? Oke, jadi sebelum itu murid-murid boleh buka buku teks pendidikan Islam, buka muka surat 129. Oke, kita teruskan kepada slide terusnya. Oke, jangan skip tau. Tengok video ni sampai habis. Oke, baiklah. Oke. Jadi apa tu? Cerita si Fizi. Cerita si Fizi. Siapa Fizi ni? Oke, kita tengok. Oh, Fizi. Oke, jadi Fizi. Oh, Fizi jumpa ustaznya. Saudara dia dah meninggal. Lepas tu, dia tengok ada ramai orang solat. Jadi dia tanya ustaz dia, solat apa tu? Kita tengok apa ustaz dia jawab. Ustaz, waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah Fizi. Jadi Ustaz, solat tu namanya solat jenazah Fizi. Mari Ustaz jelaskan. Dengar bagus-bagus ya. Oke, jadi jom kita dengar apa penjelasan Ustaz ni. Tengok sampai habis tau. Oke, baiklah, kita mulakan dengan pengertian. Oke, solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Maksudnya, apabila seseorang Muslim ataupun orang Islam meninggal, jadi orang Islam yang lain yang masih hidup akan mensolatkan ataupun menunaikan solat jenazah untuk orang Islam yang telah meninggal tersebut. Jadi kita bagi contoh macam Fizi tadi. Fizi saudara dia meninggal. Jadi Fizi kan orang Islam. Jadi orang Islam yang masih hidup, contohnya keluarga Fizi, akan membuat solat jenazah untuk saudara Fizi. Oke, jadi kita teruskan dengan hukum. Apa hukumnya? Oke, jadi hukum melakukan solat jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, kalau ada orang dah buat, jadi sesetengah orang yang lain tak perlu buat lagi. Macam contoh tadi Fizi, saudara dia meninggal. Lepas tu contohnya keluarga Fizi dah solatkan. Jadi orang lain tak perlulah. Tu maksudnya fardu kifayah. Jadi cara pelaksanaannya bagaimana? Oke, cara pelaksanaannya sunat dilakukan berjemaah dan sah dilakukan satu orang je. Oke, maksudnya kalau kita buat solat jenazah secara berjemaah sunat. Tapi kalau kita tiada kawan ataupun kita satu orang je, boleh buat satu orang saja. Oke, kita teruskan. Oke, murid-murid. Jadi sekarang Ustadz akan ajar niat untuk solat jenazah pula. Untuk solat jenazah ni kita bahagikan niatnya kepada 4, iaitu niat untuk lelaki, perempuan, budak lelaki dan budak perempuan. Oke, kamu boleh rujuk buku teks juga. Oke. Coba tengok ni. Oke, kalau kamu rujuk buku teks muka surat 130, kamu akan nampak ada 4 niat. 4 niat untuk melakukan solat jenazah. Oke, jadi kita mulakan dengan jenazah lelaki. Oke, jenazah lelaki. Oke, ini merupakan lafaz niat untuk solat jenazah mayat lelaki. Oke, niatnya usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir
fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi itu niat untuk jenazah lelaki. Okey, jadi kita teruskan dengan jenazah perempuan. Okey, kalau untuk perempuan pula, niatnya usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada mayat ataupun jenazah budak lelaki, iaitu kanak-kanak yang meninggal. Jadi, lepas niatnya, usalli ala hadzal mayyitil tifli arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat budak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi yang terakhir ialah niat untuk jenazah kanak-kanak ataupun budak perempuan. Okey, jadi lepas niatnya usalli ala hadhil maitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat ke atas mayat budak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi kalau kita tengok betul-betul, lepas niat untuk solat jenazah, kita hanya ubah bahagian mayat, iaitu ke atas mayat lelaki ataupun mayat perempuan ataupun mayat kanak lelaki ataupun mayat kanak-kanak perempuan. Okey, jadi senang saja kamu hafal yang ni, yang merah ni kamu hafal. Cuma kamu tukar sahaja bahagian maitati, iaitu bermaksud mayat lelaki atau mayat perempuan atau mayat kanak-kanak lelaki atau mayat kanak-kanak perempuan. Okey, nak kamu hafal niat untuk solat jenazah ni. Okey, boleh? Okey, kita teruskan dengan pelajaran yang lain. Okey, jadi tadi kita dah baca lafaz niat, kita dah sebut lafaz niat untuk solat jenazah. Okey, sekarang kita tengok pula. Ustaz nak kamu dengar macam mana sebenarnya kita nak laksanakan solat jenazah ni. Okey, dengar tahu. Okay. Yang pertama sekali, berdiri. Berdiri, maksudnya berdiri seperti kita nak solat macam biasa. Tapi kalau tak mampu, boleh duduk juga. Maksudnya, berdiri hanya bagi yang mampu. Okay. Kemudian, berniat dalam hati. Okey, maksudnya, tadi, niat yang kita baca tu, lepas niat tu, kita niatkan dalam hati ketika kita melafazkan takbiratul ihram. Contohnya, kita sudah berdiri, lepas tu kita Allahu Akbar. Masa kita lafaz Allahu Akbar tu, niat yang tadi tu kita lafazkan dalam hati. Kemudian, yang ketiga, kita baca surah Al-Fatihah. Macam biasa, surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam solat, jadi mesti baca. Selepas baca surah Al-Fatihah, kita takbir yang kedua. Untuk makluman, solat jenazah ni tiada ruku dan sujud. Faham tak? Maksudnya masa kita solat jenazah, kita hanya berdiri takbir. Kita tiada sujud, kita tiada ruku. Jadi sudah takbir yang kedua, Allahu Akbar. Okey, kita baca selawat ke atas Nabi. Okey, untuk selawat ni, okey, kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 131. Okey, lepas contoh selawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
untuk salawat nih, kamu boleh baca yang panjang, yang biasa kita baca dalam sholat tuh, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu lapas untuk selawat yang lagi panjang. Boleh baca yang ringkas, boleh juga baca yang lagi panjang. Kemudian kita tengok pula, sudah selawat tadi, kita takbir yang ketiga. Oke, kita dah takbir, ini dah masuk takbir yang ketiga. Kamu boleh rujuk muka surat 132 dekat buku teks. Oke, untuk makluman juga, sholat jenazah dilakukan sebanyak 4 takbir. Kita dah takbir yang pertama, kemudian takbir yang kedua. Oke, sekarang dah takbir yang ketiga. Oke, jadi selepas takbir tuh kita berdoa pula untuk jenazah. Oke, jadi untuk doa, dia ada lelaki dan untuk perempuan. Oke, jadi untuk lelaki, sekiranya sholat jenazah tersebut untuk jenazah lelaki, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke, itu untuk lelaki. Kemudian untuk perempuan pula, kita tukar sikit. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Macam tadi lelaki, hu, ujungnya hu. Kalau perempuan pula, kita tukar kepada ha. Oke, dah habis doa, kita takbir pula yang keempat, yaitu takbir yang terakhir. Oke, takbir yang terakhir, dah takbir yang terakhir, Allahu Akbar. Lepas itu kita berdoa. Oke, kita berdoa lagi untuk jenazah. Oke, maksudnya doa di sini ada 2 kali. Oke, sama juga ada untuk lelaki dan ada juga untuk perempuan. Oke, doa untuk lelaki, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Oke, untuk perempuan pula, Allahumma la tahrimna ajraha wala taftanna ba'daha waghfir lana walaha. Oke, kemudian ya, selepas kita berdoa, kita beri salam. Oke, maksudnya kita beri salam dalam keadaan berdiri. Kita dalam keadaan berdiri, kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Oke, kalau kamu nak tengok, kamu boleh tengok buku surat 132 untuk doa-doa dan juga lafaz-lafaz selawat yang perlu dalam menunaikan solat jenazah. Oke, jadi ini untuk info tambahan murid-murid. Sekiranya apa contoh kita mendengar kematian, berita kematian, contoh macam saudara Fizi tadi, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini apabila kita mendengar berita kematian. Kemudian untuk melakukan solat jenazah, kita mesti mengambil perhatian terhadap kedudukan imam dan juga jenazah lelaki. Kita mulakan dengan jenazah lelaki. Dengar apa yang Ustaz nak cakap. Yang pertama, untuk jenazah lelaki, kepala jenazah di sebelah kiri imam dan bahagian badannya di sebelah kanan imam. Jadi imam akan berdiri sejajar dengan kepala. Untuk lelaki, imam akan berdiri sejajar dengan kepala, badan sebelah kanan. Untuk perempuan pula dan kunsa, kunsa ni bermaksud manusia ataupun orang yang memiliki 2 alat kemaluan. Jadi untuk perempuan dan kunsa, kepala jenazah akan berada di sebelah kanan imam.
Berbeza dengan lelaki tadi, kalau jenazah lelaki, bagian kepala berada di sebelah kiri imam. Tapi kalau perempuan, di sebelah kanan. Okey, jadi imam akan berdiri sejajar dengan bahagian punggung jenazah. Okey, sekarang kita tengok dulu. Ustaz ada sediakan gambar. Okey, semua nampak kan? Okey, ini adalah kedudukan jenazah dan imam untuk jenazah lelaki. Okey, macam tadi saya cakap, imam akan berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Okey, kita tengok ni. Imam berdiri sejajar dengan kepala. Dan bahagian badan jenazah berada pada bahagian kanan. Bahagian kepala sebelah kiri. Okey, boleh fahamkan? Okey, kalau pula jenazah perempuan, kita tengok. Okey, imam akan berdiri sejajar dengan bahagian punggung. Imam akan berdiri sejajar dengan bahagian punggung dan kepala berada pada sebelah kanan imam. Okey, berbeza dengan lelaki tadi, kepala akan berada pada bahagian kiri imam. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Oh, alah. Nampaknya kita dah habis belajar untuk hari ini. Okey, jadi alhamdulillah. Ustaz cuma nak pesan jangan lupa ulang kaji. Teruskan membaca dan Ustaz nak kamu hafal lafaz niat untuk solat jenazah. Boleh? Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.